Seterusnya kita pergi kepada aqsam talak. Pembahagian talak. Talak ni terbahagi dua. Yang pertama dikatakan talak sunni, yang keduanya talak bid'ah. Jadi di sini kita boleh buat soalan satu saja, iaitu mal muradu bit talaqi sunni ataupun arif talaq as-sunni. Jadi mal murad bit talaqi sunni atau arif at-talaq sunni. Maka wan nisa'u fihi ay fi hukmi talaq darban. Wanita ni pada hukum talak ni ada dua kategori. Kategori pertama iaitu sunnah, yang keduanya bid'ah. Jadi soalannya mal muradu bit talaqi sunni, at-talaqus sunni ta'rif dianya ialah an yuqi'at talaqa fi tuhrin ghairi mujami'in fihi. Jadi sudah memadai dah ambil ta'rif kat situ, iaitu ta'rif as-sunnah, iaitu an yuqi'at talaqa fi tuhrin ghairi mujami'in fihi. Manakala ta'rif bid'ah pula, iaitu an yuqi'at talaqa fil haid atau fi tuhrin jami'uha fihi. Itu talak bid'ah. Jadi di sini kita bincang hanya untuk talak sunni dan talak bid'ah. Kita bincang mengenai ta'rif sahaja. Jadi talak sunni, ta'rif talak sunni. Yang keduanya iaitu arif talak al-bid'ah. Mari ta'rif talak bid'ah. Dan untuk bid'ah kita ada lagi soalan, iaitu ma hukmu talak al-bid'ah wa limadha. Apakah hukum talak bid'ah dan kenapakah? Jadi hukum talak bid'ahnya ialah haram. Jawapannya ialah haram. Walimada. Kenapakah diharamkan talak bid'ah? Litadarruriha ataupun lidarariha bituli muddatit tarabbus. Kerana memberi kemudaratan kepada wanita di sepanjang tempoh penantian dia di dalam iddah. Sebab itu diharamkan kalau suami mencerai isterinya ketika di dalam haid ataupun dikenal dengan talak bid'ah. Seterusnya ma yatlubu mimman talaqa bid'ayan. Perkara yang dituntut kepada mereka ataupun kepada suami yang cerai isterinya ketika di dalam haid. Sebelum pada tu kita terlepas pandang mengenai darbun. Talaqu laisa bid'ayan wala sunniyan. Jadi tadi talak ada dua, iaitu talak sunni dan talak bid'ah. Dan seterusnya ialah talak laisa bid'ayan wala sunniyan. Jadi talak yang tidak berada di dalam kategori bid'ah dan juga tidak berada di dalam kategori sunni. Iaitu ada 4. Yang tidak termasuk dalam kategori haram dan tidak
termasuk dalam kategori sunni, ia ada 4. Iaitu yang pertamanya as-saghirah allati lam tahid, al-aisah, al-hamil, al-mukhtali'ah. Jadi soalan boleh kita buat tu soalan di situ, uzkur isnain mimman laisa talaqihin sunnah wala bid'ah, ataupun bayin isnain mimman laisa talaqihin nas sunnatan wala bid'ah. Jadi kita boleh buat soalan situ. Dia suruh mari 2 atau 4 daripada talak laisa sunnah dan laisa bid'ah. Seterusnya kita pergi kepada ma yatlubu mimman talaqa bid'ayan. Apakah yang dituntut kepada suami yang talak isterinya ketika di dalam haid? Man talaqa bid'ayan sunna lahu ruj'at. Ar-raj'atu. Thumma ba'daha insya'a talaqa ba'da tamami tuhrin. Li khabari sahihaini. Di sini apabila suami menceraikan isterinya ketika bid'ah ataupun ketika di dalam haid, maka sunat baginya rojak. Sunat ketika itu dia rojak kembali. Kemudian setelah rojak, setelah habis daripada haid, dia suci, maka pilihan ke atas suami sama ada nak cerai ataupun teruskan. Jadi apabila selesai daripada haid, maka apabila dicerai, maka cerai tadi dipanggil dengan cerai sunni. Tapi kalau dia cerai dalam ketika haid, dipanggil tolak bid'ah. Berpandukan kepada ada hadis daripada Nabi SAW, murhu fal yuraji'ha thumma liyutalliqha tahiran. Jadi itu hukumnya sunat kepada suami yang mencerai isteri dia dalam keadaan haid, merojak. Segera rojak isterinya, hukumnya ketika itu sunat. Seterusnya wayam likuzauj salasat tatliqat. Masalah kuasa talak yang diberi kepada suami, yang dimiliki oleh suami daripada cerai. Berapakah kuasa yang diberi kepada suami kuasa talak ni? Jadi berapa bilangankah? Waqad syuri'a fil qismil awal wa huwa adadut talaqati wa yamliku az-zawju salasa tatliqat. Jadi diberi milik kepada suami hanya 3 talak sahaja. Setakat 3 sahaja, tidak lebih pada itu. Jadi di sini kita boleh buat soalan udhkur at-talaqat allati yamlikuha zawju hurran kana aw amdan. Udhkur at-talaqat allati yamlikuha zawju hurran kana aw amdan. Jadi dia kata sebutkan bilangan yang cerai yang diberikan kepada suami, yang dimiliki oleh suami yang merdeka ataupun suami yang hamba. Jadi jawapannya ialah
wa yamliku az-zawju salasa tatliqan. Az-zawju hurran salasa tatliqan. Diberi milik kepada suami yang merdeka sebanyak 3 talak. Manakala wa yamliku lil 'abdi tatliqataini. 2 sahaja. Jadi bermakna kalau seorang hamba dia berkahwin, maka kalau dia bercerai setakat 2 kali saja. Selepas 2 kali dia dikira talak bain. Maka dia tidak boleh raja. Berbanding dengan suami seorang yang merdeka, dia 3. Dia 3 kali baru dikira talak bain. Itu pemilikan terhadap bilangan talak ke atas suami. Kemudian wa yasihhu ataupun soalan boleh juga kita buat ma hukmu talaqati wa limaza wa mad dalilu 'alaiha. Apakah hukum menghimpun talak? Jadi menghimpun talak ni dia suami lafaz dengan 3 talak sekaligus. Ma hukmu jam'u talaqat? Apakah hukum menghimpun cerai sekaligus? Jadi di situ tengok dia pernyataan tu, dia kata wala yahrumu jam'u talaqat. Tidak haram, hukumnya tidak haram menghimpun talak tu. Maknanya melafazkan talak 3 sekaligus. Limaza? Lianna Umairan al-Ajlani lamma la'ana imra'atahu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam talaqaha thalathan qabla an yakhbirahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha tabinu bil li'an. Jadi berdalilkan kepada hadis Nabi itu yang dikatakan dalil kepada tidak haram menghimpun talak 3 sekaligus, melafazkan 3 sekaligus. Sekiranya haram, tentu Nabi menghalang ketika mana Umair memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah menceraikan 3 sekaligus. Jadi Nabi tidak menegahnya, maka dengan sendirinya apabila Nabi tidak tegah, maka hukumnya tidak haram. Baik, kemudian wa yasihhu istisna fit talaq. Jadi kita masuk bab menggunakan lafaz illa di dalam talak. Menggunakan lafaz illa di dalam talak. Hal yasihhu al-istisna fit talak. Adakah harus ataupun sah menggunakan perkataan illa di dalam talak? Contoh menggunakan perkataan illa, anti talikun salasan illa wahidatan ke, illa salasan ke, ataupun illa. Itu yang mengatakan dengan istisna. Jadi illa apabila kita pergi kepada nahwu sarah, dia ada mustasna minhu, ada mustasna, ada illa. Illa tu ada tu istisna. Jadi yasihu istisna, sah ataupun boleh menggunakan istisna di dalam talak. Dan juga saudara istisna.
Jadi untuk membolehkan walisihatihi syurutu khamsah. Untuk membolehkan menggunakan illa tadi, dia ada 5 syarat. Dia ada 5 syarat. Syarat pertama, idza wasalahu bihi. Yang kedua, an yanwiyahu qabla firaghihi. Yang ketiga, alla yakunu mustawriqan. Yang keempat, an yaqsuda bihi raf'a hukmul yamin. An yatalaffaza bihi musmi'an bihi nafsuh. Jadi itu kelima-lima syarat. Yang pertama, mesti lafaz tadi bersambung. Jadi tidak putus. Tidak putus, bersambung terus. Di antara mustasna minhu dengan mustasna. Jadi direct syarat pertamanya. Syarat yang kedua, mesti niat sebelum habis lafaz. Maknanya niat tadi tu niat untuk menggunakan illa di dalam lafaz talak sebelum habis lafaz. Ya. Contohnya sebelum habis lafaz, anti talikun salasan illa wahidah. Jadi daripada anti talikun sampai kepada wahidah itu sebelum habis lafaz tu dia ada niatnya. Jadi alla yakunu mustawriqan ay yaqsuda bihi raf'u hukmul yamin ay yatalaffaza bihi. Baik. Contoh soalan yang boleh kita buat di situ seperti mana anti talikun salasan illa salasan. Jadi sekiranya pernyataan sedemikian, dia mari, dia datang pernyataan anti talikun salasan illa salasan. Hal yasihu al-istisna. Jadi sekiranya dia menyatakan aku cerai kamu 3 tolak 3. Jadi 3 tolak 3, maka keluarnya sama dengan kosong. Jadi syarat untuk sahnya istisna tidak tidak kata alla yakunu mustawriqan tadi. Jadi tidak boleh kosong. Dia mesti kena ada lebih. Itu yang dipahami mengenai alla yakunu mustawriqan. Jadi kalau contohnya jadi sahnya istisna, aku cerai kamu 3 talak 1. Jadi sama dengan 2. Jatuh yaqa'u talaqatain. Berlaku talaqatani 2 talak. Itu baru sah. Sebab dia ada mustasna minhu. Cukup. Ayat tadi cukup, barulah sah menggunakan perkataan illa. Jadi kalau dia kata anti talikun salasan illa salasan, maka istisna tadi tidak sah. Lam yasihul istisna. Jadi apabila istisna tadi tidak sah, maka cerai tadi tetap berlaku. Tetap berlakunya ialah watuliqat salasan. Maka dia jatuh talak 3. Jadi apabila illa itu tidak diguna pakai, dia pakai yang sebelum illa. Yang sebelum illa. Illa itu abaikan. Maknanya dia tidak sah menggunakan illa sebab dia tu benda yang ditalak tadi tu sama. Sama, maka keluarnya kosong. Apabila keluar kosong, jadi maka illa tadi tidak sah. Apabila tidak sah illa, kita buang illa tu, tinggal yang sah sahaja. Dengan yang sah tu tadi, yang tidak menggunakan illa. Karena kita ambil guna pakai yang sahnya ialah anti talikul salasan.
Jadi maka berlakulah talak tadi, talak tiga. Itu di antara contoh ataupun soalan mengenai al-istisna fi talak. Baik. Kita pergi kepada ta'liq at-talaq bis-sifat wasyar. Talak menggunakan ta'liq ataupun ta'liq talak dengan sifat ataupun dengan syarat. Jadi hukum ta'liq talak dengan sifat dan syarat ni juga yasihhu ta'liquhu bis-sifat. Sah hukumnya menggunakan ta'liq dengan sifat. Fatutalliqu inda wujudiha, maka berlakulah perceraian tadi ketika adanya perkara yang disifatkan. Contoh dia berkata qala laha, berkata suami kepada isterinya, anti talikun fi syahri kada, aku cerai apabila tiba bulan sekian-sekian. Maka bila berlaku talak tadi, apabila tiba bulan sekian-sekian, maka berlakulah. Berlaku bila? Waqa'at talaqu ma'a awwali juz'in minal lailatil ula. Jadi berlaku perceraian tadi apabila tibanya awal daripada malam yang pertama. Kalau sebab dia kata bulan, anti talikun fi syahri kaza, pada bulan. Jadi dia berlaku perceraian tadi pada awal juzuk daripada malam yang pertama. Dan begitulah contoh seterusnya, itu apabila ta'liq menggunakan dengan sifat. Jadi hal yasihhu talaq bisifat ma'a tamsil. Jadi di sini awak pelajar boleh ambil satu contoh pun sudah memadai. Contohnya kalau sekiranya soalan tanya hal yasihhu talaq bisifati ma'a tamsil, adakah sah menggunakan talak dengan sifat berserta dengan contoh. Kita pun jawab yasihhu. Yasihhu talaq bisifat. Mislu anti talikun fi syahri kaza, ataupun anti talikun fi nahari kaza, syahri kaza, boleh. Itu apa nama ni, menjawab soalan daripada menggunakan talak dengan sifat. Kemudian seterusnya menggunakan ta'liq talak dengan syarat. Seterusnya menggunakan ta'liq talak dengan syarat. Iaitu ta'liq syarat ni iaitu in, antaranya adawat dianya ialah in, mata, man, itu adawat asyab. Jadi sekiranya suami menggunakan ta'liq talak dengan syarat, apakah berhasil talak tadi? Jadi jawapannya dia ialah wa yasihhu ta'liquhu bisyarti. Sah juga ta'liq dengan syarat. Ma'a dzikri dalil, beserta contoh tamsil. Contoh daripada adawat dia in dakhalti dara fa anti talikun. Kalau kamu masuk rumah ini, maka kamu tercerai. Maka apabila isteri dia masuk dalam rumah yang ditaklik tadi, maka isterinya secara otomatik tercerai. Begitulah di antara adawat dianya ialah man, mata, ma, kullama,
beserta dengan ayat-ayat dia tu merupakan contoh bagi taklid syarat. Jadi sekurang-kurangnya para pelajar perlu ingat empat daripada adat dia beserta dengan contoh. Adat sekurang-kurangnya 6, tapi contoh sekurang-kurangnya 4. Contoh 4, adat sekurang-kurangnya 6. Pelajar perlu hafal. Supaya dapat menjawab sekiranya soalan berbentuk hati ataupun udkur arba'atan min adawati ta'lid bisyart. Dia kata sebutkan 4 adawat, adat syarat. Jadi kalau kita hafal 3-2, maka boleh jawab 2 sajalah. Dia minta 4 contoh. Ataupun dia minta 6 adawatu ta'lid. Jalan selamatnya para pelajar hafal adat dia tu 6 dan contoh. Contoh tu 4. Sekurang-kurangnya 4. Baik, sama ada soalan tu hal yahsulu talaq bisyarti ataupun hal yasihhu talaq bisyarti ma'a zikri adawati syart atau sebagainya, dia merujuk kepada menggunakan syarat dalam taklid. Baik. Seterusnya pernyataan biasa, wala yaqa'u talaqu qabla nikah wa arba'un la yaqa'u talaquhum as-sabi wal majnun wan naimu wal mukrahu. Jadi tidak berlaku cerai sebelum berkahwin. Jadi perceraian tidak akan berlaku sebelum perkahwinan. Ini ia merujukkan kepada sebelum berkahwin, kemudian dia berkahwin. Contohnya, sebelum dia berkahwin, dia kata, aku cerai. Maka ketika tu tidak berlaku. Selepas dia kata, aku cerai tu, keesokan harinya, mereka berkahwin. Tidak menjadi apa-apa efek kepada penyataan yang dinyatakan sebelum berlakunya perkahwinan. La talaqa illa ba'da nikah. Jadi sebelum berkahwin tidak ada talak kecuali selepas melangsungkan perkahwinan. Baik, seterusnya syarat mutalliq, syarat suami. Di sini pernyataan mengatakan arba'un la yaqa'u talaquhum, 4 jenis suami yang tidak berlaku talak apabila mereka melafazkan kata talak ataupun kata cerai. 4 jenis lelaki ni. Iaitu yang pertama as-sabiyyu, yang kedua al-majnun, an-naimu. Yang keempat al-mukrah. Jadi di sini kebiasaan sekiranya soalan dibuat, dia kata udhkur arba'atan mimman la yaqa'u talaquhu. Jadi jawab secara udhkur, jawab fakta saja, as-sabiyyu wal majnun wan naimu wal mukrah. Ataupun sekiranya soalan yang berbentuk hukum. Soalan berbentuk hukum, dia buat pernyataan, dia kata talaqas sabiyyu zaujatahu mi'ata talqah.
ataupun talaqal saghiru zaujatahu mi'ata talqah. Jadi suami yang masih kecil ataupun yang kanak-kanak menceraikan isterinya 100 talak. Dia kata, aku ceraimu 100 talak. Jadi, apakah hukum? Apakah berlaku perceraian tadi ataupun tidak? Jadi, ketika ini kita rujuk kepada penyataan yang menyatakan bahawasanya ada 4 jenis lelaki yang apabila walaupun mereka melafazkan kata cerai tetapi tidak berlaku. Golongan ni as-sabiyu al-majnun wan naimu wal mukrah. Jadi para pelajar kena ingat bahawa 4 jenis lelaki ini sahaja yang apabila melafazkan kata cerai tidak berlaku. Selain pada tu, ketika mana lagu mana sekalipun apabila suami melafazkan kata cerai, cerai tak berlaku kecuali 4 golongan ini sahaja. Jadi, begitulah sekiranya soalan mengatakan talaqal majnun. Talaqal majnun zaujatahu. Berapa-berapa tak kira lah. Tapi penyataannya cerai mereka ni apabila mereka mencerai tidak berlaku. Talaqal zaujatahu wa huwa naimu. Contoh. Suami cerai isterinya dalam keadaan dia tu sedang mengigau. Jadi mengigau tu dia cerai isteri dia. Juga tidak berlaku. Berdalilkan kepada rufi'al qalam an salasin anis sabi hatta yablugha wa anil majnun hatta yafiqa wa anil naimi hatta yastayqiza. Itu di antara tiga kita boleh buat dalil pada satu hadis tu. Jadi dia ada tiga alasan itu. Anis sabi hatta yablugha, satu untuk alasan as-sabiyu, manakala anil majnuni hatta yafiqa, alasan untuk al-majnun, kemudian wa anin naimi hatta yastayqiza, itu merupakan alasan daripada an-naim. Manakala satu laginya al-mukrah. Al-mukrah talaqar rajulu zaujatahu wa huwa mukrahun. Jadi suami cerai isterinya yang mana suami tadi dipaksa. Maka la yaqam. Jadi hukumnya tidak berlaku ketika itu, berdalilkan kepada di situ ada 2 alasan yang diberi dalam muzakirat, dalam sukatan tu ada hadis 2 liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi, ataupun la talaqa fi iglal. Jadi mana-mana dalil pelajar boleh ambil salah satu daripada dalil tersebut sebagai alasan kepada hukum yang mengatakan la yaqa'u, tolak bagi mereka yang mukrah tadi. Jadi alasan tidak semestinya alasan daripada hadis apabila dihukum alasannya kita terima 3. Sama ada dari alasan daripada Al-Quran, ataupun alasan daripada hadis, ataupun alasan yang munasabah. Jadi para pelajar boleh mari mana-mana alasan yang munasabah. Tidak semestinya daripada ayat Al-Quran ataupun daripada hadis. Dan juga para pelajar boleh mendatangkan dalil Al-Quran ataupun hadis walaupun dalil tadi tidak
sertakan di dalam buku sukatan. Jadi para pelajar boleh ambil daripada mana-mana hadis ataupun Al-Quran yang menceritakan tentang satu-satu tajuk tersebut. Jadi hadis yang menceritakan tentang contohnya tentang paksa. Tidak semestinya dua ni ya. Inna Allah wada'a an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Ataupun la talaqa fi iglaq. Mana-mana hadis yang menceritakan tentang paksa, maka boleh dibuat dalil. Tidak semestinya apa yang ada di dalam buku sukatan para pelajar sekalian. Baik. Yang keseterusnya syartu husulil ikrah. Jadi macam mana agak yang dikatakan seorang tu sudah dikira paksa. Jadi untuk nak dikira seseorang itu sudah dikategori dalam golongan yang paksa, yang kena paksa, dia perlu melepasi beberapa syarat. Di antaranya ialah yang pertama, qudratul mukrihi ala tahqiqi ma haddada bihil mukrah. Jadi yang pertamanya, orang yang memaksa itu boleh ataupun mampu melakukan apa yang diugut. Contohnya, seorang itu mengugut nak tembak. Kalau sekiranya kamu tidak menceraikan isteri kamu, aku tembak. Dan orang yang kena paksa tadi tengok pistol pun ada dekat di tangan orang yang memaksa dan dia boleh melakukan apa yang dia ugut tadi. Maka di situ baru dikategori dia tu sudah terpaksa. Yang keduanya ajazal mukrah. Lemah orang yang kena paksa tadi untuk mempertahankan dirinya. Andafa'il daripada ugutan tadi. Dia lemah daripada biharbin, nak lari tak boleh nak lari dan sebagainya. Kaistighatsah, seperti nak minta tolong dengan orang yang sekeliling, tidak boleh. Itu baru dikira dia tu terpaksa, kena paksa. Dan yang ketiganya annahu in imtana'a haqqaqa ma khawafahu. Jadi sekiranya dia yakin zannahu annahu in imtana'a, dia yakin sekiranya dia tidak melakukan apa yang disuruh, orang yang menyuruh akan melakukan apa yang diugut. Dia yakin, dia memang dia percaya bahawasanya si pengugut ataupun si orang yang memaksa tadi, dia yakin dia akan melakukan apa yang dia paksa. Jadi orang yang kena paksa tadi dia yakin bahawasanya orang yang memaksa dia tu pasti melakukan apa yang diugut sekiranya dia tidak melakukan perkara yang disuruh. Ketiga-tiga kategori itu ada pada al-mukrah, barulah dikatakan dia tu ikrah. Dia tu dikategori dalam paksaan. Itu bab untuk nak mengkategorikan seseorang tadi bahawasanya dia tu sudah terpaksa ataupun tidak. Ma yahsulu bihil ikrah. Apakah yang benda yang berlakunya paksaan? Macam mana dia nak dikategorikan dia tu paksaan? Iaitu
berhasilnya paksaan tadi bitakhwif, dengan menakut-nakutkan dengan apa? Bidar bin syadid, sama ada dengan pukulan yang dahsyat, ataupun habs tawil, penjara yang lama, ataupun itlaf mal, ataupun merosakkan harta benda dan sebagainya. Itu dikira dalam kategori paksa. Apabila dia menakutkan dengan pukulan yang berat, ataupun penjara yang lama, ataupun memusnahkan harta benda orang yang kena paksa tersebut. Itu dikatakan yahsulu bihil ikrah. Jadi di sini terkeluarlah perkataan ataupun kaitan talak isterinya apabila dipaksa di atas cerai untuk dirinya. Bi'an qala lahu, di mana telah berkata kepada seseorang, orang yang dipaksa tadi, dia kata, talik zaujati, kamu cerai isteri aku, wa illa qataltuka, kalau tidak aku bunuh kamu. Fatallaqaha, maka telah menceraikan isteri orang yang memaksa tadi. Waqa'a ala sahih, maka berlaku. Di sini dia tidak kira paksa. Apabila dia mewakilkan seorang, suruh cerai bini dia. Talik zaujati wa illa qataltuka. Mu tolong cerai isteri aku, kalau tidak aku bunuh kamu. Lalu kawan yang kena paksa tadi menceraikannya, maka hukumnya mengikut pendapat yang sahih, waqa'ah, berlaku perceraian tadi. Sebab apa? Li'annahu ablaghu fil izni. Kerana dia tu suruhan itu merupakan izin daripada suami. Keizinan daripada suami. Sebab itu pendapat yang sahih mengatakan bahawasanya sekiranya permasalahan tersebut, maka talaknya berlaku. Sebab dia kira suruhan walaupun berbentuk paksaan, tetapi dia dikira keizinan daripada pihak suami. Jadi itu serba sedikit mengenai tajuk kita, iaitu tajuk talak. Dan para pelajar bolehlah tengok mulakhas untuk lebih memahami, dan di dalam mulakhas tu sudah direngkas disertakan dengan beberapa soalan untuk lebih memahami kepada pelajar. Jadi untuk madah fiqh tahun ini, jadi tak perlu kepada nota. Sebab nota telah disediakan di dalam buku teks. Cuma sekiranya pelajar tu rajin, dan untuk nak memudahkan kepada pelajar itu sendiri, dia salin balik ringkasan yang telah dibuat oleh pihak kementerian. Jadi saya cek tengok, sebab tu saya tak buat nota, sebab saya tengok nota yang telah dibuat yang dibekalkan oleh kementerian dalam buku suka azan tu sudah
comel, sudah cantik dah. Maknanya seperti mana memang sudah nota dah. Dia katakan dia tu sudah nota untuk kemudahan kepada para pelajar sekalian. Jadi di dalam nota tersebut sudah direngkas dan disertakan juga dengan beberapa soalan untuk kefahaman para pelajar. Jadi saya rasa setakat itu dulu untuk tajuk talak, dan kita akan sambung lagi kepada tajuk-tajuk yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.